السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian dan kuliah kita, dan alhamdulillah kita bersyukur kerana apa yang telah disusun dan dirancang diizinkan oleh Allah Azza wa Jal untuk ia berjalan seperti yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kuliah yang lepas, seperti mana yang tuan-tuan telah ikuti, tajuk yang kita bincangkan ialah berkaitan dengan kisah Samiri yang telah mencipta patung berhala anak lembu daripada emas yang menjadi sembahan kepada Bani Israel. Allah Azza wa Jal merakamkan kisah ini di dalam Al-Quran, dan akhirnya di penghujung kisah ini kita melihat bagaimana Allah menghukum Bani Israel. Allah Azza wa Jal telah mengarahkan mereka yang terlibat menyembah dan menjadikan anak lembu sebagai Tuhan, berhala yang disembah, untuk mereka membunuh diri-diri mereka. Dan kita mendengar di dalam riwayat tersebut menyebut lebih kurang 70,000 Bani Israel yang terbunuh kerana bertaubat kepada Allah. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Quran menyatakan, dan bertaubatlah kamu kepada Tuhan kalian dengan membunuh diri-diri kamu. Sebab itu syariat Nabi Allah Musa alaihi salam berbeza dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi alaihi mussalatu wassalam, nabi-nabi ini apabila mereka datang, mereka membawa akidah yang sama, mengajak dan menyuruh manusia mentauhidkan Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Quran menyatakan, dan kami menghantar para rasul, nabi-nabi,
ani'budullaha, untuk mereka mengajak dan menyeru umat mereka supaya mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi daripada taghut. Jadi semua nabi-nabi ini mengajak kepada tauhid sama. Apa yang membezakan nabi-nabi ini ialah pada syariat, hukum hakam. Sebab itu kita melihat Nabi Allah Musa alaihi salam, apabila Allah mewajibkan salat kepada Nabi Musa, kata apa? Dia kata umat dia dah kena 50 dan mereka tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, wajibnya puasa ini seperti orang-orang sebelum daripada kamu. Siapa dia orang sebelum daripada kita? Yahudi, Kristian, nabi-nabi sebelum daripada kita. Sebab itu adanya puasa Nabi apa? Nabi Daud alaihi salam. Puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Dia puasa sehari, dia buka sehari. Dan kalau kita tengok perbincangan di kalangan ulama, syariat puasa ni semua kena, tapi tak sama dari sudut apa? Tata cara dia. Ada yang kena puasa musim panas, ada yang kena puasa lebih daripada sebulan, ada yang berpuasa tidak ada sahur, kan? Puasa siapa yang tak makan sok? Kan Nabi suruh kita bangkit sok, kan? Nabi kata tasahharu, Nabi kata bangun, bangkit, makan sahur. Kerana ia membezakan kita dengan puasa ahli kitab. Ahli kitab mereka tak bangkit sok, kita bangkit. Jadi ada beza. Dan syariat Nabi Allah Musa alaihi salam, apabila mereka nak taubat, mereka kena bunuh. Bukan sembahyang 2 rakaat istighfar, tak. Dia kena bunuh diri dia. Fatubu ila bari'ikum faqtulu, Quran kata. Tapi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak bertaubat, tubu ila Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita istighfar, kita berazam untuk tidak melakukan dosa itu, kita meninggalkan dosa itu, Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, syarat kepada taubat itu menyesal. Kita menyesal di atas perbuatan yang kita lakukan. Sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut at-taubah an-nadamah. Taubat itu ialah penyesalan. Satu orang yang dia menyesal, dia dianggap bertaubat. Menyesal itu dia ikut dengan apa? Hendaklah dia berazam untuk tidak mengulangi dosa itu, dan tentulah dia kena tinggal dosa itu. Siapa-siapa yang menyesal, dia meninggalkan dosa yang dia lakukan dan dia berazam untuk tidak melakukannya lagi, maka taubat ini sah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dulu mungkin kita kaki ekor, tikam nombor ekor. Mungkin ada sebahagian kita yang main kaki nombor ekor dululah, kan? Atau main lumba kuda, kan?
Apa lagi? Main. Dulu ada main tak masa muda-muda tu? Apa? Dia panggil apa tu? Zaman tuan-tuan, zaman saya tak main dah mendatang tu. Kan? Dia berkata tentang jabatan pendidikan, betul? Betul tak? Kelab kangak. Ha? Dia buat soleh pula lah. Saya tak tahu saja. Ataupun dulu siapa-siapa duk pergi kabret. Kan? Pak Maun. Dululah. Once upon a time. Sekarang dah taubat. Oi, tahan main masjid lah. Main masjid lah. Ingat dulu kita. Oi. Artinya itu ialah cerita dulu. Dia sudah taubat. Maka Allah ampunkan dosa dia. Kalau tidak, kalau dia duduk zaman Nabi Musa, kalut. Kan? Itu apa yang disebut. Baik, selesai tajuk tu. Sebab itu di dalam perbincangan hukum, dia panggil sumber-sumber hukum, salah satunya ialah syara'u man qablana, syariat orang-orang terdahulu. Syara'u man qablana, syariat orang dulu. Artinya benda tu hukum orang dulu, tapi kita boleh amalkan. Tak ada masalah. Kan? Saya cerita kat tuan-tuan ni pasal ada orang tanya. Orang tanya lah, apa hukum mandi telanjang? Sebelum kita nak dengar cerita ni, saya tanya tuan-tuan, apa hukum mandi telanjang? Dalam bilik air lah. Dalam bilik air. Apa hukum mandi telanjang dalam bilik air? Mandi berbogel. Dalam bilik air seorang-seorang lah. Di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau tuan-tuan pernah dengar cerita seorang Nabi yang dia pergi mandi kan, lepas tu apa berlaku? Dia buang baju dia semua, lepas tu batu yang tempat dia letak baju tu lari. Kan? Lepas tu Nabi Allah Musa alaihi salam ligan batu tu nak pergi ambil baju dia. Dia telanjang. Kan? Masa sebab tu orang duk kata dekat dia badan dia ada penyakit. Apabila Nabi meriwayatkan cerita ni, Nabi tak kata apa. Artinya kalau kita mandi dalam keadaan kita duduk dalam bilik air, tak ada siapa, tak ada masalah. Kan? Hatta orang tanya, bolehkah melihat kemaluan pasangan masing-masing? Wallahu ta'ala a'lam. Sabit dalam riwayat Nabi SAW mandi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dan sebahagiannya, dan Nabi SAW tak sebut. Kan? Pasal ada orang kata kalau kita tengok kemaluan isteri, kita akan jadi juling, mata akan julin ataupun apalah jadi. Ini semua tak ada riwayat larang dan tak ada riwayat suruh. Tuan-tuan faham? Cuma saya nak sebut dari sudut hukumnya apa? Boleh. Kan? Itu terpulang pada tuan-tuan lah. Tapi dari sudut hukum kita nak kena kata boleh. Kita tak boleh, oi pelik apa kan? Hukum kita boleh. Boleh ya. Cukup saya bagi contoh syariat terdahulu yang boleh kita amalkan. Tapi kalau tuan-tuan pergi mandi kot-kot tepi telaga apa semua ni, tak boleh lah kan? Sebab ni orang lalu. Kan? Baik, kita nak ceritanya tentang kisah umat terdahulu, iaitu pada suratul Baqarah. Kita nak tengok pada cerita sebagaimana yang disebut di dalam suratul Baqarah pada ayat 189. Tuan-tuan yang ada Al-Quran boleh sama-sama tengok cerita tentang orang yang 259. Cerita tentang orang yang telah apa dia?
mati selama 100 tahun. Lepas tu dia hidup balik. 100 tahun dia mati, dia hidup balik. Jadi kita tengok. Yang ni yang Quran sebut. Quran kata au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'am thumma ba'athah qala kam labitha قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Cerita tentang seorang lelaki yang dia melalui suatu kawasan, kemudian dia tengok kawasan itu telah musnah, lama telah hancur. Dia terdetik bagaimana Allah Ta'ala nak menghidupkan balik orang yang telah mati. Pasal dia bukan tak beriman. Sekejap lagi kita akan bincang. Cuma dia tertanya macam mana Allah Ta'ala nak menghidupkan balik ni. Apa yang Allah buat kepada dia? Allah telah mematikan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan. Allah kata apa? Berapa lama tidur? Berapa lama mati? Dia kata apa? Yauman. Berasa macam sehari kot. Dah. Ba'da yaum, setengah hari. Setengah hari. Quran kata bahkan engkau telah mati 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata, tengok kepada makanan engkau, kepada minuman engkau, lam yatasannah, tak musnah. Tuan-tuan, dia bawa makanan hari yang pertama, 100 tahun lepas dia hidup balik, makanan dia tak basi. Cuma yang reput, hancur, apa dia? Yang gelai, yang hancur, yang reput, himar, kaldai dia. Allah Ta'ala kata, tengok kaldai hang. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala hidupkan di hadapan mata dia. Tulang itu bergerak, kemudian disalut dengan daging, kemudian kaldai itu hidup. Dia hidup, kaldai dia hidup. Dia kata apa? Aku yakin bahawa Tuhan Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ini cerita satu orang lelaki yang telah mati 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan untuk kita membacanya dan untuk kita melihat bagaimana kekuasaan Allah menghidupkan semula orang yang telah mati. Yang ni kita nak dengar cerita dia, dan saya akan sebut beberapa riwayat lain juga yang menceritakan tentang orang yang mati ni hidup balik. Baik. Hadirin mukminin rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Ayat Al-Quran ini dia tidak menjelaskan tentang detail cerita. Dia hanya menyebut tentang au kalladhi marra ala qaryatin, iaitu tentang seorang lelaki yang melintasi, marra yamurru, maksudnya dia melalui, melewati satu kawasan, qaryah.
satu tempat, kampung, negeri, dan dia mendapati negeri itu telah musnah, hancur. Pertama kita nak tanya jugalah, siapa lelaki ni? Ada tuan-tuan biasa dengar tak? Siapa-siapa ceramah ke, cerita ke, habaq ke, siapa watak lelaki yang mati 100 tahun ni? Kita dulu digemparkan di negara kita ni tentang kemunculan mak kilau di Pahang kan. Tapi dia tak mati, dia bersembunyi daripada British. Masa tu nak tangkap dia kan. Mak kilau lari masuk ke dalam hutan dan kemudian dia muncul. Betul tak? Masuk berita kan. Sehingga pihak berkuasa pergi siasat, betul tak dia mak kilau. Dan kemudian akhirnya dia disahkan sebagai mak kilau. Tapi lamalah sampai dia keluar mai tu. Muncul balik. Kan? Dan sebelum itu kita dikejutkan juga dengan kemunculan semula hang tuah yang telah dibunuh oleh mamak bendahara, tapi sebenarnya tak mati pun. Kan? Patik menyembunyikannya tuanku. Andai besar mana pun dosa hang tuah akan beta ampunkan. Tapi yang ni mati ke tak? Yang ni mati 100 tahun. Sebelum daripada ini kita juga pernah mendengar cerita Ashabul Kahfi yang mati selama 300 tahun. Ini semua nak ajak apa tuan-tuan? Nak ajak kat kita, kata kita kena yakin bahawa Tuhan akan menghidupkan kita balik. Perbezaan besar antara orang Islam dengan orang bukan Islam ialah keimanan kepada kebangkitan semula. Beza besar orang Islam. Sebab itu hari itu tuan-tuan buat korban kan? Habis beratus ringgit, ribu ringgit 2-3 hari tu. Kerana apa? Kerana kita tahu kita akan dibangkitkan semula. Kita tahu bahawa segala-gala yang ada di sisi kita ini akan musnah, hancur, tidak ada gunanya esok. Quran kata wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran kata apa? Quran kata wa qul i'malu, wahai orang-orang yang beriman, buat amal. Apa yang aku suruh buat? Salat, korban, zakat, haji, semua itu Allah kata buat. Dan kita pun sami'na wa ata'na. Allah kata apa? Siapa nak tengok? Fasayarallah. Allah kata i'malu, hampa buat. Fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan tengok, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, semuanya akan dilihat, akan melihat. Pasal itu kita tak rasa susah nak buat benda yang Tuhan suruh ni, pasal kita tahu kata benda ni esok Tuhan akan apa? Tuhan akan buka balik. Allah kata di hujung tu wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan, kamu akan dibangkitkan, kamu akan dihimpunkan semula. Dan Allah kata fayunabbi'ukum, kami akan memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Sebab itu antara rukun iman ialah beriman kepada hari akhirat, iaitu kita semua ni akan dihidupkan semula.
Dikumpulkan daripada awal hingga akhir kehidupan yang akan ditentukan oleh Allah pada padang mahsyar nanti. Inilah yang menyebabkan orang-orang beriman beribadah di atas muka bumi ini, kerana dia tahu adanya balasan. Dia berbeza dengan orang kafir. Orang kafir, tuan-tuan, dia tak percaya. Allah sebut dalam Al-Quran, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Dan orang-orang yang kafir itu mereka sangka bahawa apabila mereka telah mati, allan yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Mati habis hancur, musnah, tak bangkit dah. Beza dengan kita. Sebab itu mereka hidup atas dunia ni, yang pentingnya dunia. Sedangkan orang beriman ni akhirat. Kehidupan dia yang kedua akhirat. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Qul wa rabbi latub'atsunna. Bagi tahu kepada mereka Muhammad bahawa Allah akan membangkitkan semula mereka. Allah akan menghidupkan semula mereka. Lebih menakutkan, Allah kata la tunabba'unna bima amiltum. Dan Allah Ta'ala akan bagi tahu apa yang telah kamu lakukan di dunia ini. Wa dzalika 'alallahi yasir. Quran kata semua itu adalah mudah bagi Allah. Dan kalau tuan-tuan tengok ayat ni 259, 258 ayat apa? Ayat Nabi Ibrahim. Cuba tengok 258. 259, lelaki ni yang bukan tak percaya. Macam mana kita nak kata? Dia nak meyakinkan. Kan? 258, kalau tuan-tuan tengok cerita Nabi Ibrahim tanya Tuhan. Tengok tak? Nabi Ibrahim tanya Allah, macam mana Allah Ta'ala menghidupkan orang yang dah mati? Allah kata, awalam tu'min? Ibrahim, awalam tu'min? Kau tak percaya ke? Kau tak beriman ke? Nabi Allah Ibrahim kata, tak, dia beriman. Tapi apa? Untuk menenangkan hati dia. Untuk menenangkan hati dia. Maka Allah Ta'ala suruh dia buat apa? Nak tunjuk kata Allah mampu berkuasa. Allah suruh dia ambil burung. Allah Ta'ala suruh dia pecahkan burung itu. Allah Ta'ala suruh dia letak pecahan-pecahan burung itu di setiap tempat yang berbeza. Kemudian dia panggil balik burung tu, dan burung yang dia telah pecahkan tadi, yang dia telah cerakinkan tadi ni, datang terbang semula. Allah buat kepada Nabi Ibrahim. Tuan-tuan percaya tak kata kita nak bangkit balik esok? Ha? Tuan-tuan, keyakinan yang besar ialah kita akan beriman. Kita kena beriman bahawa kita akan dibangkitkan semula. Bahkan Nabi cerita macam mana kita dibangkitkan semula esok. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, cerita sikit macam mana tuan-tuan dan saya akan dibangkitkan semula. Nabi kata, fayursilullahu ma'an min tahtil arsh kamani ar-rijal fatambutu luhmanuhum wa juthmanuhum min dhalikal ma' kama yunbitul ardu min ath-thara ma baina nafakhatain arba'un. Nabi SAW cerita, kalau kita tengok di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebelum Allah Ta'ala fayursilu tu, Nabi cerita ma baina nafakhatain arba'un, di antara dua tiupan 40. Tiupan yang pertama, tiupan apa? Mula-mula Israfil tiup jadi apa? Tahu tuan-tuan? Kiamat. 40. Rawi ni dia tak sebut 40 apa. Cuma dia kata ma baina nafakhatain arba'un.
Hadis ini riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibn Abbas tanya, "Ya Abu Hurairah, 40 yauman?" 40 apa? 40 hari ke? Maksudnya jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua tu 40. Ibn Abbas tanya, 40 apa Abu Hurairah? 40 hari ke? Abaitu. Dia kata tak. 40 syahra, 40 bulan? Tak. 40 sana, 40 tahun? Tak. Nampak tak? Artinya 40 apa tak? Tak jelas. Tapi jarak dia 40. 40 hari pun Abu Hurairah kata tak, 40 bulan pun tak, 40 tahun pun tak. Tapi jaraknya 40. Wallahu a'lam. Kemudian kata Abu Hurairah, "Tsumma yunzilullahu minas sama' ma'an fayanbutu kama yanbutul baql." Abu Hurairah kata setelah itu, "Tsumma yunzilullahu minas sama' ma'." Allah Taala akan menurunkan lepas ditiupnya tiupan yang kedua, Allah Taala akan menurunkan air daripada langit. Maka mereka, yakni kita yang telah mati, akan tumbuh kama yambutul baql, seperti mana tumbuhnya sayur-sayuran. Tuan bisa tengok tak? Mula kita tanam anak benih, lepas tu hujan turun atau kita siram air, dia akan tumbuh, betul tak? Demikian manusia akan tumbuh semula selepas daripada tiupan yang kedua. Kama yambutu al-baql, seperti mana sayur-sayuran. Kemudian dia sambung lagi, dia kata walaysa minal insan syai'un illa yabla. Dan setiap anggota tubuh manusia kesemuanya akan musnah, dimamah, hancur, relai habis, reput habis. Illa yabla, semua musnah. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Satu tulang. Semua kita ni hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbuz zanab, iaitu apa dia? Tulang ekor. Tulang ekor, zanabun. Satu ada hadis kata aznabal baqar. Zanabun ni artinya hujung ekor, tulang punggung. Tulang punggung, pasal kita mana ada ekor. Tulang punggung, kan? Wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah. Daripada tulang punggung hujung ekor itulah manusia akan menjadi orang, ataupun dia akan yurakkabu, dia akan hidup atau tumbuh semula pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nampak tuan-tuan? Demikian juga di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menyebut tentang manusia akan dibangkitkan daripada tulang punggung. Yang lain semua hancur kecuali tulang punggung, kan? Kemudian kita akan, kalau kita tengok di dalam hadis yang saya baca tadi, kalau tuan-tuan dapat, okey, sesungguhnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air tahtal arsh, daripada bawah arasy, seperti mana air mani lelaki. Kemudian fatanbutu luhmanuhum, kemudian dia akan tumbuh daripada tulang tadi ni, daging mereka. Wa juthmanuhum min dhalikal ma', dan juga anggota badan mereka daripada air yang turun daripada bawah arasy tadi, turun daripada langit. Seperti mana kama yunbitul ardu minas thara, seperti mana tumbuhnya tumbuhan daripada tanah. Jadi tuan-tuan, apabila ditiupnya sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua, turunnya air, kemudian kita akan hidup semula daripada tulang hujung kita ataupun tulang punggung kita, seperti mana yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari
juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nampak? Itu proses kejadian kita kali kedua. Proses kejadian kita kali pertama macam mana? Daripada air mani, nutfah. Lepas air mani dia jadi apa? Alaqah. Dia jadi darah. Mudghah. Idhama. Kan? Daripada mani, darah, daging, tulang, kemudian ditiupkan roh. Itu kejadian yang pertama. Setelah itu kita mati, tuan-tuan. Kain kafan kita hancur, keranda kita hancur, tulang belulang kita hancur, kulit-kulit kita hancur, semua akan musnah kecuali tulang punggung. Zanbun. Daripada situ akan tumbuh balik. Kalau kita dengar hadis ni, dia bagi apa? Satu pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ayat yang lain, daripada tanah kami ciptakan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu. Sebab itu manusia ni kalau dia menyedari hakikat kejadian dia, dia boleh buang satu sifat sombong. Muka yang cantik ke, kulit yang putih ke, warna yang elok ke, akhirnya akan musnah dimakan oleh cacing-cacing tanah. Besar bagaimanapun kedudukan kekayaan yang kita ada, akhirnya kita akan balik bersendirian di dalam tanah. Daripada tanah kami ciptakan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu. Baik. Kemudian kita sambung balik cerita kita. Di dalam tafsir dikatakan lelaki yang dimatikan oleh Allah ini ialah Uzair. Siapa dia? Uzair. Kenal Uzair? Kenal tak Uzair ni? Uzair ibn Allah. Wa qalatil yahud. Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-30. Jadi dikatakan lelaki yang mati ni, ulama-ulama tafsir berbeza pendapat siapa. Ada yang kata dia ni, ada yang kata dia nu, ada yang kata orang beriman, ada yang kata orang kafir. Tetapi yang masyhurnya dikatakan lelaki yang mati ni Uzair. Kemudian kita nak kena search jugalah siapa Uzair ni. Uzair ialah seorang lelaki yang dikatakan dia juga seorang nabi. Ada sebahagian kata dia bukan nabi, tapi dia orang saleh. Apa hebatnya Uzair? Dia ini ahlul ibadah pada zaman Nabi Musa. Dan antara kelebihan dia yang sangat maha dahsyat, dia menghafal Taurat. Tuan-tuan. Dan kalau kita baca dalam riwayat, Taurat ini hanya ada 4 orang yang boleh hafal. Taurat ni hanya ada 4 orang je boleh hafal. Hatta Nabi Musa dia membaca daripada lembaran-lembaran yang ditulis. Jadi Uzair ni dia boleh hafal Taurat. Kira kita kalau orang boleh hafal Quran tu pun sakan dah. Ni Taurat ni. Kan? Quran tu dimudahkan oleh Allah untuk kita hafal. Kan? Allah Ta'ala kata dimudahkan Quran untuk kita hafal. Tu pun hafal depan, hujung lupa. Hafal hujung, depan lupa. Hafal tengah, hujung dengan depan hilang terus. Kan? Baca ayat nu sambung ayat lain. Kan? Ada satu orang dia baca illal wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kepala al-as, ekor at-tin. Itu baru surah Al-As. Dia dah confuse dah. Illa alladhi, kan Quran ada ayat-ayat yang berulang kan. Tapi Taurah ni kira hebat. Jadi orang-orang Yahudi ni mereka terlalu sayang, terlalu ta'assub, terlalu kasih,
terlalu melampau kepada Uzair, depa kata waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Sebab kalau bukan anak Allah, tak mungkin dia hebat macam ni. Tu dia. Nampak kan? Dalam surah Taubah baca tengok. Sebab itu antara benda yang agama larang kita apa dia? Melampau dalam menyayangi dan mengangkat seseorang. Itu agama larang. Sebab itu kalau tuan-tuan baca, orang Yahudi oleh kerana dia terlampau sayang. Ni tuan-tuan, yang dia kata Uzair anak Allah ni, sayang ke benci? Oleh kerana dia terlalu benci pada Uzair, dia pergi kata Uzair anak Allah. Dia sayanglah. Lepas daripada tu tuan-tuan tahu tak? Quran sambung siapa? Wa qalatin nasara, berkatalah orang-orang Nasara, Al-Masih ibnullah, Isa anak Allah. Nampak tak? Tuan-tuan nampak? Mula-mula Yahudi kata Uzair anak Allah. Lepas tu Nasrani kata Masih anak Allah, Isa anak Allah. Pasal apa depa pi angkat dua orang ni sebagai anak Allah? Kerana terlalu ghulu, melampau. Sebab itu Nabi tak bagi kita melampau. Nabi kata la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu angkat dan melampau memuja-muja aku sehingga kamu mengangkat seperti mana Isa anak Maryam diangkat oleh orang-orang Kristian. Sebab itu bila kita nak doa, kita tak doa kat Nabi, kita doa dekat Allah. Bila kita nak minta syafaat, yang memberi syafaat Allah. Doa, hajat, apa semua. Pasal itu satu orang mai dekat Nabi, dia kata apa? Tuan-tuan bisa dengar tak hadis ni? Satu orang mai dekat Nabi SAW, dia kata bima sya'allah wa syi'ta. Satu orang laki-laki, dia mai dekat Nabi ni. Dia kata bima sya'allah wa syi'ta, dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan apa yang Tuan kehendaki. Dia kata kat Nabi, dia kata apa yang Allah nak dan apa yang Tuan nak. Apa yang Tuan nak. Dia pergi bubuh dan tu maksud apa? Setara, sama. Allah, apa yang Allah nak dan apa yang Tuan nak. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata adakah aja'altani lillahi nidda? Adakah hang nak mengangkat aku menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala? Adakah hang nak angkat aku setara dengan Allah Ta'ala? Qul bima sya'allah wahdah. Katalah apa yang Tuhan kehendaki sahaja. Tak payah duk sebut dan aku. Sebut Allah saja. Pasal kalau Allah nak, jadi. Tak perlu aku. Nampak tuan-tuan? Jangan melampau. Punca yang duk huluk ni pasal melampau lah. Ada satu video. Kita disuruh sayang mak ayah ni. Kita disuruh hormat mak ayah ni, tapi kita taklah disuruh melampau. Ada video mana tahu, Indonesia ke mana tahu, pi basuh kaki mak dia, pi minum air tu. Agama tak suruh betul tu. Agama tak suruh. Kita sayang tok guru, hormat tok guru, tapi air kaki dia kita tak minum lah. Kita bukan ayah pin. Kan? Orang kita ni dia melampau, hormat tok guru, semua dia nak minum. Ayak kahak tok guru, ayak liok tok guru. Hingui tok guru. Oi, yang ni bukan agama. Agama tak ajak. Sebab itu kalau kita tengok punca orang mensyirikkan Allah ni kerana terlalu sayang kepada orang saleh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wadda suwa'a yaghutha ya'uqa nasra. Tu tuan-tuan baca dalam surah Nuh. Mereka telah angkat Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uqa, Nasra sebagai apa? Tuhan. Ni nama apa ni? Wad, Ya'uqa, Nasra, Suwa'. Ni nama siapa? Ini adalah orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh. Depa ni orang bagus, macam Uzair orang bagus. Lepas depa mati, setan pi cucuk. Setan kata depa ni orang saleh, tak boleh biar macam tu saja. Kena buat sikit kat kubur depa. Mula buatlah tugu peringatan. Zaman demi zaman, akhirnya pendekkan cerita kata Ibnu Abbas,
mereka pergi sembah kubur pok tu. Tu punca pasal apa? Pasal melampau. Sebab itu Nabi SAW tak bagi buat kubur dia apa-apa. Tak bagi buat binaan di kubur dia. Sebab Nabi tak benarkan unsur melampau ni. Kan? So tuan-tuan tengok, sayang angkat Uzair sampai kata Uzair ni anak Allah. Jadi tuan-tuan sayang, hormat alim, ulama, orang saleh, boleh kita hormat kan? Bukanlah kita suruh pergi maki, bukanlah suruh kita pergi buat kurang ajar, hormat, tapi jangan melampau. Kan? Jangan melampau. Ni sampai nak lalu kena tunduk, nak mai salam kena buat jalan itik. Menyuluk macam apa? Tuan-tuan bisa tengok orang Siam sembah raja dia. Orang Siam kalau tengok depa punya raja depa tu kalau lalu tu, depa kena menyuluk tu, dia kena lagu tu. Tak boleh angkat kepala. Kan? Kita pergi buat dekat tok guru macam tu tak. Tok guru kadang-kadang tak suruh, tapi kita yang lebih. Padanlah dengan tok guru pun dah orang buat, hang laranglah. Kan? Tak payahlah suruh. Apa nak cium-cium tangan, cium-cium kaki ni kan? Cium tangan bolehlah hormat. Kan? Ini sampai cium depan belakang. Sakan kan? Ini unsur ghulu kan. Yang lagi pelik, pok dia ke diri dia tak cium tangan. Pok dia ke diri dia tak hormat macam tu. Mai dekat tok syekh dia hormat sakan. Pasal apa? Pasal tok syekh ada berkat. Yang ni dia panggil ghulu terhadap orang-orang saleh. Baik. Dikatakan lelaki yang mati ni adalah Uzair ni. Para ulama berbeza pendapat bapa dia nama apalah. Cuma dia kata dia ni lah yang dimatikan. Kemudian tuan-tuan tak apalah, kita sambung sikit. Di negeri mana yang berlaku kejadian ini? Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi Quran tidak menjelaskan. Cuma kalau kita tengok di dalam tafsir yang ada, dikatakan negeri tempat berlakunya ini ialah di Baitul Maqdis. Jadi Uzair ni dia lalu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni telah diserang oleh Parsi, hancur musnah. Jadi bila Uzair lalu ni, Uzair terlintas di hati dia, macam mana Allah Ta'ala nak menghidupkan balik. Pasal mati, dahsyat dia punya keadaan tu. Maka Allah Ta'ala telah matikan Uzair. Kemudian dia dibangkitkan semula. Azan dulu, sekali saya akan cerita selepas dia bangkit tu, apa yang berlaku kepada diri dia. Wallahu Ta'ala a'lam. Okey. Kita tak habis lagi. Uzair ni dia hidup balik. Tapi sebelum tu, Quran dia sebut satu ayat yang menarik. Khawiyatun ala urushiha. Dinding jatuh timpa bumbung. Kalau kita nak translate mudah. Apa maksud dia? Tuan-tuan, bangunan ni lama macam mana pun, pertama kalau nak reban, bumbung dulu. Dinding tak rebah. Tapi bila Quran kata bumbung jatuh, lepas tu dinding terbalik atas bumbung, menunjukkan apa? Lama sungguh. Sampai dinding. Pasal tu tuan-tuan pi mana-mana pun, tempat ribut ke, gempa bumi ke, mana ke, tinggalan sejarah. Tuan-tuan pergi Rom umpamanya, Itali. Atau kalau tuan-tuan tak pi Itali, tuan-tuan pi Jordan. Negara yang dikuasai oleh Rom kan dulu. Kita akan nampak tinggalan dia, tiang ke bumbung? Tiang ke bumbung? Dia kata saya pi, saya nampak bumbung. Tiang tak ada, tiang reban. Usahakan. Yang ni dia usahakan. Quran kata bumbung jatuh, lepas tu dinding tiba. Lama.
Baitul Maqdis. Panjanglah cerita apa yang berlaku pada Baitul Maqdis ni, diserang oleh kerajaan Parsi, Babylon apa semua, tak apa, tak payah cerita. Kemudian bila dia bangkit, ni kita nak habis dah ni, dia bangkit dah. Dia bangkit. Tuan-tuan, apabila dia bangkit, Quran sebut kata malaikat tanya dia, berapa lama? Dia kata, dia tengok pada cuaca, dia tengok pada matahari tu, dia kata yauman, sehari kot. Dah. Ba'da yaum. Apa yang saya nak kata kat tuan-tuan? Saya nak sebut pada tuan-tuan. Nombor 1. Apabila Ashabul Kahfi bangkit juga, mereka 300 tahun, lebih lama daripada kawan ni. Tapi mereka juga sebut benda yang sama. Boleh jadi sehari, boleh jadi setengah hari. Tuan-tuan semua yang di hujung-hujung usia ni, jangan takut. Jangan takut. Kita mungkin hidup 70 tahun. Dan sekarang ni tuan-tuan, kita duduk di bulan yang terakhir di dalam takwim Islam. Tahun depan kita akan tambah lagi 1 tahun. Tahun baru 1445. Tuan-tuan rasa 70 tahun, 80 tahun ni lama ke sah? Dia kata, akulah tak dan nak buat apa, sedang-sedang 70 dah. Kita dengar orang pi Mekah 45 hari dah. Esok lusa mereka akan mula terbang balik dah. Masa kita pi hantar tu, kita rasa lama 45-47 hari. Esok lusa mereka akan balik mai dah, habis dah. Yang mana pi awal akan mula berangkat balik. Duk berasa macam sat dia pi hantar. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, itulah hakikat kehidupan. Kita mungkin rasa lama, tapi sebenarnya tempoh hidup kita singkat. Dan kalau kita sedar kata singkat, pendek, yang duk kalut, duk sibuk, duk hanyut lagi tu pasal apa? Dan kita rasa mungkin kalau kita mati, lama nak hidup balik 100 tahun. Tuan-tuan tidur rasa lama? Tidur rasa lama tidur? Dia kata tak sat, baru tidur nak bangkit pula lah. Masa. Sebab itu kalau saya selalu katakan, kita panggil orang yang mungkin nak pencen lah 60 tahun pencen kan, lama 60 tahun, panggil bagi ucapan dan minta encik yang dah nak pencen ni 60 tahun, ataupun tu imam yang dah 70 apa nak pencen, cuba ceritakan sikit lah pengalaman hidup, pengalaman kerja. Dia ingat dia pun tak tahu nak cakap apa, sat sangat. Demikian Allah kata orang yang tidur 100 tahun, bila dia bangkit, dia kata sehari dia tak berasa. Maka kita semua kena mengambil pengajaran yang besar tuan-tuan. Hidup kita sebenarnya singkat, pendek. Hiduplah seperti orang yang singkat, kan? Apabila dia bangkit, Allah Ta'ala kata tengok makanan dia. Okey, tuan-tuan, apa tujuan Allah Ta'ala suruh dia tengok makanan dia? Unzur ila ta'amika. Ahli tafsir kata, benda yang paling cepat basi dengan rosak ni apa dia? Kalau kita bawa pergi mana-mana lah, yang nak basi, yang nak rosak, yang nak jahanam ni, bekal makanan kita. Kan? Orang pergi Mekah bawa serunding, bawa sambal kering, kan? Silap hari bulan tak ada makan, basi. Tapi Allah nak bagi tahu besarnya kekuasaan Allah. Benda yang paling cepat rosak, yang paling cepat basi, yang paling cepat berubah, lam yatasanna, tak berubah 100 tahun. Tuhan boleh buat. Allah boleh buat kalau dia nak. Tapi binatang ni dia kira hidup lama lah. Tapi nasi, makanan yang dia bawa ni, ahli tafsir kata tin, buah tin. Ainabun, buah apa? Anggur. Dengan ayak kot.
Semua ini jenis cepat rosak lah. Buah, tambah buah anggur, buah tin ni kalau tak simpan dalam peti air rosak. Tapi tak rosak. Macam hari pertama dia tidur, dia mati. Bangkit balik tengok buah tu rosak. Tak rosak. Nampak tuan? Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Baik. Lepas tu Allah Ta'ala suruh dia tengok kaldai dia. Kaldai ni patut lagi tahan daripada anggur tadi, buah tin tadi. Tapi buah tin, buah anggur tu tak basi, tak rosak, tak musnah. Kaldai tu yang musnah. Tapi Allah Ta'ala hidupkan balik. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata, walinaj'alaka ayatan linnas. Kami nak jadikan kepada engkau tanda kebesaran kami kepada manusia. Macam mana? Tuan-tuan, kalau dia mangkit, dia seorang saja yang tahu, kata dia tidur 100 tahun, tak ada guna. Kita bolehlah pasal kita baca Quran. Apa yang Allah Ta'ala buat? Dalam sebahagian riwayat dia ada rendang sikit. Quran tak sebut. Riwayat-riwayat datang, dia kata apa? Dia kata wa qala ad-Dhahhak wa ghairuhu, dan berkatalah al-Imam ad-Dhahhak dan yang lain-lainnya di kalangan ahli tafsir lepas-lepas dia hidup. Tuan-tuan, sebahagian kata dia mati umur 40 ni rambut duk hitam lagi lah, janggut pun duk hitam lah, 40 kan, steady lagi, muda. Innahu ada ila qaryatihi syabban, dia balik ke kampung dia dalam keadaan dia masih lagi pemuda. Kemunculan semula, balik-balik muda, rambut duk hitam. Lebih menarik, wa auladuhu wa auladihi syuyukhun wa ajais. Anak dia, anak kepada anak dia, cucu dia lah, dah tua bangka. Sehingga sebahagian pensyair Arab buat syair tu, telah beruban si cucu daripada Tok Wan. Kan? Tok Wan duk muda balik kampung dia, cucu dia ada, aku ni cucu Uzair, awak yang tua, aku ni Uzair. Ada tak tuan-tuan yang tuan-tuan tengok anak lebih muda daripada cucu? Lebih muda. Ada lebih muda daripada Tok Wan lebih muda daripada cucu? Ada tak? Ada tak tuan-tuan bisa tengok? Yang tu bukan anak, yang tu bini dia. Yang silap faham tak? Dia kata muda anak, cermat sikit bini saya. Pasal itu tuan-tuan, zaman lah ni kalau tuan-tuan tengok muda sikit dia duk bawa kan, tuan-tuan jangan tuduh anak, tuduh bini. Bini cermat sikit anak saya ni, tak apa. Dia macam tu kan. Apa? Ada siapa tahu nikah muda, tak tahulah, tapi dia bawa anak pergi sekolah. Kita pun tuduh cucu, ambil cucu ke? Jangan tuan-tuan, sensitif tak bercakap dengan kita. Anak dia jas satu, sama dengan kita jas satu kok. Ya memang harum mana kan. Lepas tu kita sambung, wa huwa aswadur ra's wa lihyah, rambut duk hitam, janggut duk hitam. Lepas tu bila dia balik, dia sampai di rumah dia tanyalah. Dia kata, ni rumah Uzair ke? Dia tu Uzair, dia tanya, ni rumah Uzair ke? Dia berkata, ya, ni rumah Uzair. Kan? Dia kata, betul ni rumah Uzair. Lepas tu dia kata, akulah Uzair. Masya Allah, dia kata, Uzair ni dah hilang lah 100 tahun dah. Dia kata, aku Uzair ni dah 100 tahun. Kawan tua ni dia mata buta. Dia kata tak mungkin nak, Uzair ni dah mati 100 tahun dah. Dah hilang 100 tahun dah. Dia kata dah aku Uzair, Allah matikan aku. 100 tahun Allah hidupkan aku balik. Tu yang aku mai balik, aku tahu rumah aku tu. Dia kata okey lah. Okey, aku ni biasa tengok Uzair.
Dan Uzair ini doa dia mustajab, doa dia makbul. Hang doa pertama aku nak test betul hang tak betul Uzair. Hang doa bagi mata aku boleh nampak, supaya aku boleh trace betul hang tak betul Uzair. Lepas tu apa yang berlaku? Dia pun doa, sapu dekat mata kawan tu, celik. Masya Allah, dia kata Uzair, memang betul Uzair, aku kenal nak. Dia pun bawa pergi kat orang kampung. Dia kata inilah Uzair yang dulu, yang saleh, yang kita kata hilang, yang kita kata mati, dia telah balik, Allah telah hidupkan. Tuan-tuan, walinaj'alaka ayatan linnas, Allah nak jadikan sebagai bukti, nak tunjuk ke orang, kata Allah boleh hidupkan. Sebab itu Ashabul Kahfi, bila mereka bawa apa? Bawa apa ni? Mereka punya duit kan? Wih, macam tuan-tuan lah kata kalau esok lusa, tuan-tuan yang berniaga ni, orang buat main duit pisang zaman Jepun. Main beli dia, tuan-tuan jual, katalah jual apa ni, dia main beli, dia bayar duit pisang. Tuan-tuan tengok atas bawah. Wih, main zaman Jepun lah. Duit pisang. Pelik tak? Dia kata betul, saya main pada zaman Jepun, bukan duit pisang. Duit pisang zaman, tuan-tuan dan duit pisang? Tak dan? Oh, mudah. Dia kata tak dan duit pisang, mudah banyak. Duit pisang. Tapi tuan-tuan, ni saya nak sebut, saya rasa barangkali mungkin ramai orang lepas pandang. Uzair, kalau kita kata Uzair lah, dengan Ashabul Kahfi, mereka bangkit balik, betul tak? Uzair berapa ratus tahun? Ni rakaman ni tolong cut bahagian ni, bagus. Saya nak suruh tuan-tuan tengok apa yang kita boleh ambil pengajaran besar. Uzair 100 tahun Allah hidupkan balik, dan akhirnya dia mati. The end of the day dia mati. Tuan-tuan kena ingat, dia mati pasal tak ada orang hidup. Ashabul Kahfi 300 tahun Allah hidupkan balik, dan akhirnya mereka mati, betul tak? Soalan saya, di mana kubur mereka? Apa? Wallahu alam. Apa kesudahan dia? Wallahu alam. Tuhan merahsiakan. Untuk apa? Kerana Tuhan nak mengajar manusia yang besar, yang keramatnya, yang luar biasanya, bukan Ashabul Kahfi, bukan Uzair, tetapi Tuhan yang menghidupkan mereka. Sebab orang kita, tuan-tuan, bila baca cerita Ashabul Kahfi, dia duk nampak Ashabul Kahfi, dia tak nampak Tuhan Ashabul Kahfi. Dia duk nampak yang hebatnya Ashabul Kahfi, mati hidup balik, tak jadi apa, sehat macam asal. Tapi dia tak nampak kebesaran, kekuasaan Tuhan yang menghidupkan tu. Dan lebih menarik, tuan-tuan, kita tak tahu tang mana kubur Ashabul Kahfi, kerana Tuhan tak nak kita melampau, menyembah, mengangkat, memuja Ashabul Kahfi. Hampa baca Ashabul Kahfi, yang besarnya aku, yang agungnya aku, yang berkuasanya aku. Ashabul Kahfi ni tak ada apa. Dia hanya manusia biasa yang aku mati dan aku hidupkan. Untuk nak habang kata aku boleh berkuasa untuk menghidupkan orang mati, hampa kena fokus kat aku, bukan kat tu. Sebab itu apabila Allah cerita tentang Isra' Mi'raj, Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci dia yang menjalankan hamba dia. Bila baca Isra' Mi'raj, yang besar itu bukan Nabi, yang besar itu Tuhan yang menjalankan dia. Sekali lagi tuan-tuan duk kira Uzair tak mana, kita pergi cari Uzair, kita pergi cari kubur Uzair. Tak, Tuhan kata aku yang menghidupkan dia. Cerita Uzair, Ashabul Kahfi, semua cerita ni bukan fokus depa, bukan depa tu tajuk dia. Tajuknya ialah kekuasaan Allah. Itu poin besar. Jangan silap faham, jangan lari mesej, jangan lari fokus, kan? Sebab itu Allah tak habaq Ashabul Kahfi siapa dia. Nama-nama Ashabul Kahfi pun kita tak tahu, berapa orang pun kita tak tahu. Uzair pun ni riwayat Israiliyat yang kata Uzair ni betul tak betul Uzair kita tak tahu. So yang pentingnya apa dia? Yang pentingnya mati beratus tahun aku boleh hidup. Itu poin dia. Tuan-tuan kena ambil yang tu. Nampak? Apabila tuan-tuan dapat yang tu, maka berakhirlah kuliah kita. Namun sebelum habis,
Ada satu hadis yang saya nak kongsi. Hadis ni 100 tahun juga, mati juga, tapi dia ada sedikit tambahan. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dia peliklah sikit, tapi tuan-tuan kena dengar. Kharajat, daripada Jabir bin Abdullah, kharajat ta'ifatun min Bani Israel, telah keluar sekumpulan orang daripada Bani Israel. Ta'ifatun, satu grup daripada Bani Israel. Hatta atau maqbaratan, depa keluar pi mana? Depa keluar pi kubur, tanah kubur. Maqbarah, kawasan kubur. Min maqabirihim, daripada tanah-tanah kubur. Depa ni keluar 4-5 orang pergi ke tanah kubur. Nak buat apa ni? Okey, kita tengok. Faqalu, depa kata sama-sama depa, ni masa Bani Israel ni, Nabi yang cerita balik, Nabi yang cerita. Depa kata, "Lau sallaina wa da'awna Allah azza wa jal yukhriju lana rajulan mimman qad mat." Ni apa kata kalau kita semayang 2 rakaat, kita doa supaya Tuhan boleh bangkitkan seorang yang dah mati ni bersembang dengan kita. Okey. Fanusailahu 'anil maut. Kita tanya dekat dia, mati ni rasa macam mana? Hampa mau tak? Kita mayang 2 rakaat, kita doa ke Allah sungguh-sungguh, minta Allah bangkitkan seorang. Lepas tu kita pakat-pakat tanya, mati ni rasa macam mana? Pasal dia tahulah dia dah mati. Baik. Lepas tu apa dia? Fa fa'alu. Depa pun buatlah. Mayang 2 rakaat, doa. Fa bainahum kadzalik idza tala'a rajulun ra'sahu min qabr min tilkal maqabir khulasiyu baina 'ainaihi atharus sujud. Habis depa doa tu, keluar satu kepala daripada kubur. Ini bukan mastika dengar bergelok Ini bukan mastika punya cerita ni Keluar daripada kubur tu satu kepala. Yang menariknya, di kepala lelaki itu ada tanda sujud. Tanda sujud. Artinya kawan ni kaki semayang, orang soleh. Dia kata apa? Ya haula ma aradtum ilai. Apa pasal ni? Apa buat lagu ni? Ma aradtum, hampa nak apa? Sambung balik. Dia kata laqad mutu min mi'atin am. Hampa tahu tak, aku mati ni 100 tahun dah. Ni different story tuan-tuan, not the same story. Cerita lain ni. Fama sakata anni hararatul maut illa al-an. Saya nak ambil hak ujung dia kata tu. Dia kata aku ni dah mati 100 tahun. Tetapi sakit ketika sakaratul maut masih berasa sampai hari ini. Tuan-tuan boleh bayang. Tuan-tuan boleh bayang. Satu orang yang mati 100 tahun, yang telah melalui sakaratul maut, yang disebut oleh Nabi, innalil mauti sakarat. Setiap kematian itu pasti ada sakarat. Dan tuan-tuan, kawan ni siapa dia? Tadi saya sebut siapa dia ni? Orang yang semayang, orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang salat. Pasal kita nampak tadi kesan sujud. Dia kata 100 tahun dah aku mati. Sakit masa sakaratul maut tu duk berasa lagi. Dahsyat. Hadis ni kalau kita nak syarah, banyak faedah kita boleh dapat. Tapi saya nak fokusnya tahu mana? Kita akan bangkit semula.
Tapi sebelum kita balik itu, ada sakaratul maut yang mesti kita hadapi. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, insya-Allah cerita yang kita kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini ada manfaat dan pengajaran yang boleh sama-sama kita ambil dan jadikan panduan dan pedoman. Masa singkat yang ada ni, tuan-tuan manfaatkanlah sebaik mungkin. Kepada Allah jua kita mohon pertolongan, hanya Allah yang kita sembah dan kita doa. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.